InsyaAllah pada malam ni kita akan meneruskan sambungan kuliah kita yang mana kita telah membaca tafsir Al-Quranul Karim, dan surah yang kita baca ni surah Al-Qasas, ya. Surah yang ke-28, dan sambungan pada malam ni ayat 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni kita akan meneruskan sambungan kuliah kita yang mana kita telah membaca tafsir Al-Quranul Karim, dan surah yang kita baca ni surah Al-Qasas, ya. Surah yang ke-28, dan sambungan pada malam ni ayat 17. Dalam kuliah sebelum ni kita telah berhenti ayat yang ke-16, ya, surah Al-Qasas, dan kita akan sambunglah pada malam ni ayat 17, muka surat 387. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Fa idza allazi istansarahu bil amsi yastasrikhu. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Jadi sambungan pada malam ni ayat 17. Ya, ayat 17 ni sambungan kisah yang kita baca lah sebelum ni, ya, kaitan dengan Nabi Musa AS. Yang mana dalam peristiwa yang Allah Ta'ala cerita dalam ayat kita baca sebelum ni, salah satu kisah atau peristiwa yang telah berlaku dalam kehidupan Nabi Musa AS, bahawa baginda, ya, Nabi Musa AS pernah membunuh ataupun membunuh dengan tidak sengaja lah seorang lelaki daripada kaum Qibti. Dia tumbuk mati. Dia tumbuk tu bukan dengan niat untuk membunuh dak, ya, untuk membantu, ya, kaum ataupun lelaki dari kalangan seorang lelaki daripada kaum dia. Sebab Nabi Musa ni kaum Bani Israel. Nabi Musa ni daripada bangsa Bani Israel. Ni, ya, dua bangsa besar di Mesir ketika itu, Bani Israel dan Qibti. Qibti itu bangsa Fir'aun dah. Ya. Cuma Nabi Musa AS walaupun dia daripada bangsa Bani Israel, tapi dia dibesarkan bersama dengan keluarga kaum Qibti, keluarga Fir'aun. Dalam kemewahan lah. Tapi walaupun Nabi Musa AS dibesarkan dalam keluarga kaum Qibti, tapi jiwa dia, sebab dia Bani Israel, jiwa dia itu bersama dengan bangsa dia, Bani Israel. Jadi dia tidak sangguplah untuk melihat bangsa dia itu ditindas oleh Fir'aun ketika itu. Jadi apabila dalam satu peristiwa dia telah tengok seorang lelaki daripada bangsa dia tu, bangsa Bani Israel lah, bergaduh dengan lelaki kaum Qibti, lelaki Bani Israel itu minta tolong daripada dia. Dia minta tolong.
Jadi Nabi Musa AS tak cakap banyak ketika itu, dia telah tumbuk. Telah tumbuk lelaki Kibti itu. Fawakazahu Musa. Nabi Musa tumbuk dia, mati. Jadi sebelum ni, bila Nabi Musa AS sedar perbuatan dia itu, perbuatan dia itu walaupun secara tidak sengaja menyebabkan kematian, dia berkata dalam ayat 16 kita baca sebelum ni, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku sendiri, faghfirli, ampunilah dosa aku. Faghfara lahu, lalu Allah Subhanahu wa taala pun ampun dosa dia. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, yakni zat yang suka untuk mengampuni dosa hamba dia dan mudah mengampuni dosa hamba-hamba dia. Ar-Rahim, dan Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba yang mana setelah diampunkan hamba tersebut, dia tidak akan azab di hari akhirat. Itu sifat penyayang Allah. Kemudian kita akan sambung pada malam ni. Nabi Musa AS menyebut lagi lah dalam doa dia, dalam ayat 17 ni. Qala, kata Musa AS, Rabbi bima an'amta alayya. Ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbi, ya Allah Tuhan kami. Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Bima an'amta alayya, dengan sebab engkau telah bagi nikmat kepada aku. Coba kita perhati ayat ni. Nabi Musa AS dia sebut, dengan sebab engkau telah bagi nikmat kepada aku. Falan akuna zahiran lil mujrimin, maka aku tidak akan lagi menjadi pembantu atau penolong kepada orang yang melakukan dosa. Jadi di sini kalau kita perhati, bima itu maknanya sababiyah, dengan sebab. Dengan sebab engkau bagi nikmat kepada aku. Jadi nikmat ni, nikmat apa? Pertama, ulama tafsir kata nikmat ni, makna nikmat, hubungan nikmat ni dengan ayat sebelum tu. Sebab dalam ayat sebelum tu, Nabi Musa AS dia minta doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ampunkan dosa dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, Allah ampun dosa dia, faghfara lahu, lalu Allah Taala telah ampunkan dosa dia. Dosa dia apa dia? Dosa dia telah membunuh manusia, itulah. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala ampun dosa Nabi Musa AS, ataupun tak kira dosa apa saja, mana keampunan terhadap dosa. Jadi keampunan terhadap dosa ini adalah nikmat yang paling besar untuk hamba. Sebab itulah Nabi SAW ajak kepada kita ni istighfar terhadap dosa kita ni. Sebab istighfar itu sendiri, sebab keampunan itu satu nikmat yang besar. Yang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Tapi nikmat tu nikmat rohani kita panggil. Bukan nikmat jasmani itu, tidak. Kan? Nikmat rohani itu dengan arti kata nikmat ni tidak dirasai oleh jasad kita, tidak. Tapi dia akan dirasai oleh iman kita, rohani kita. Bila Allah ampunkan dosa kita. Jadi dari sudut jasmani memang kita tidak rasa keampunan kau pahala itu bukan nikmat jasmani kita. Nikmat jasmani ni duit dah, makanan. Kita makan nasi biryani tu, makan nasi lemak ke, makan nasi itu nikmat jasmani. Kita minum air. Tapi nikmat rohani itu nikmat yang lain. Sebahagian daripada manusia dia dapat rasa nikmat tu. Nikmat rohani, dia panggil nikmat yang dirasa oleh roh kita. Yang mana nikmat tu dia berkaitan dengan perkara rohani, pahala, ibadat. Ni batu contoh, baca Quran. Bagi sebahagian hamba Allah Subhanahu wa taala, dia rasa nikmat. Ni solat dia rasa nikmat. Itu panggil nikmat rohani, nikmat yang dirasai oleh rohani kita. Dan nikmat tu tidak dapat kita cerita kepada orang lain lah. Sebab bukan semua orang tu dapat merasai nikmat seperti itu. Kalau kita rasa pun tu, contoh kita rasa, bila Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita satu dia panggil ruh kan, ruhun nikmat. Nikmat tersebut kita boleh rasa tu bila kita baca Quran, bila kita solat. Jadi apa yang kita rasa tu kita nak bagi tahu kepada orang lain, nikmat tu baca Quran, nikmat tu solat, nikmat tu pergi haji, pergi umrah. Tak boleh orang lain tu tak faham.
Itu makna ni untuk rohani. Jadi keampunan pun salah satu daripada nikmat ya, yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Cuma tuan-tuan sekalian, nikmat keampunan ni kita tidak rasa di dunia ni. Ya. Bila kita akan rasa nikmat ni? Bila di alam akhirat. Bila di alam akhirat barulah hamba Allah Subhanahu Wa Taala tu dia terasa keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keampunan ni maknanya tidak azab lah, tidak hukum hamba tersebut. Itu makna keampunan. Hamba tu dia melakukan dosa. Kalau Allah Ta'ala nak hukum, Allah boleh hukum, tapi Allah ampunkan dosa dia. Sebab tu dalam ayat sebelum ni kan, kita baca ayat 16 tu, innahu huwal ghafurur rahim. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya dia itu maha pengampun dan dia maha penyayang. Selalu kita jumpa ayat seperti ini. Penyayang tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang kepada hamba tu. Kan? Sifat penyayang tu ataupun kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu diperolehi apabila hamba tu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan tidak diampunkan, dalam keadaan tidak hamba tu berdosa, Allah tidak sayang. Allah murka tu. Bila Allah Taala sayang, dia akan ampunkan. Mana dia mendahulukan keampunan dia. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada hamba, dia tidak akan azab hamba tersebut di hari akhirat. Jadi terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat, itu nikmat yang besar di hari akhirat, yang mana kita sekarang mungkin tidak rasa. Tapi percayalah tuan-tuan sekalian, apabila kita semua berada di hari akhirat, ketika itu kita akan rasalah. Sebab apa? Sebab semua manusia ketika itu mengharapkan keampunan terhadap dosa-dosa dia. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak ampun, neraka. Kalau Allah tidak ampunkan dosa kita tu, makna tempat kita neraka Jahannam. Takut bila masuk neraka. Tapi bila Allah ampunkan dosa kita, maknanya terlepas kita daripada azab. Kita nak mudah faham tu. Kalau kita pernah dituduh bersalah di dunia ni, penjenayah, kita kata penjenayah. Kan? Dia telah buat satu jenayah. Bunuh kau contohnya. Dengan sebab jenayah tersebut, dia ditangkap dan didakwa di mahkamah. Dan disabitkan kesalahan tu, mana dengan kesalahan dia tu boleh dihukum gantung sampai mati. Boleh dihukum gantung sampai mati. Atau kalau tidak dihukum gantung sampai mati pun, kan? Tapi makna dia kena penjara seumur hidup contohnya. Mana mati dalam penjara? Kan? Contoh. Tiba-tiba kesalahan dia, jenayah dia itu mendapat pengampunan daripada sultan, daripada agung, atau daripada hakim tu sendiri contohnya. Menyebabkan walaupun dia telah sabit kesalahan, tapi oleh kerana diampunkan dosa, apa kita kata jenayah dia tersebut, menyebabkan dia tu tidak dihukum. Terlepas daripada hukuman. Terlepas daripada hukuman, tuan-tuan boleh tanya penjenayah adalah nikmat yang besar bagi penjenayah. Kita mungkin tidak rasa sebab kita tak buat jenayah. Jadi kita tidak didakwa di mahkamah. Kan? Cuba tuan-tuan boleh bayangkan, contohnya seseorang tu dia sudah dihukum gantung sampai mati. Kadang-kadang mahkamah sudah putuskan hukum gantung sampai mati. Tunggu masa aja. Tiba-tiba dapat pengampunan daripada agung. Boleh berlaku seperti itu kan? Jadi terlepas dia. Tuan-tuan tanya, apa perasaan dia? Perasaan dia tu bukan nak mengecapi hidup yang mewah, tidak. Dia bukan kata menikmati bagi orang yang dihukum gantung sampai mati. Kita cerita hukuman gantung sampai mati. Sebab itulah hukuman paling berat sekali lah bagi seseorang manusia di dunia ni. Jadi kalau lah bagi orang yang dihukum gantung sampai mati, dia tidak terfikir dah dia tu nak menikmati kehidupan, rumah banglo ke, kereta mewah ke, duit banyak dah. Bagi dia tu, kalau dia terlepas hukuman tu, nikmat besar dah bagi dia. Sebab itulah orang yang berdosa di hari akhirat nanti, dia bukan nak fikir pasal syurga tu, tidak. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak azab dia, ampunkan dosa dia, itu nikmat yang besar dah di hari akhirat. Terlepas daripada azab tu, satu nikmat yang besar. Percayalah tuan-tuan, kita semua akan rasa. Tapi nak terlepas daripada azab macam mana apabila hamba tu buat dosa? Apabila seseorang hamba dia melakukan dosa dan dia sabit dengan perbuatan dosa dia itu, dia bersalah, dia dapati bersalah, ada saksi, ada bukti apa semua,
Kalau nak kira memang layak dia azab. Tiba-tiba Allah ampunkan dosa dia. Jadi di sini Allah nak bagi tahu keampunan ini satu nikmat yang besar. Kan? Nikmat besar bagi siapa dia? Bagi orang yang berdosa lah. Bila Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Dan siapa dia berdosa? Kita semua lah berdosa. Ya, kita semua dosa ni. Sentiasa melakukan dosa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah tidak ampunkan dosa kita, neraka tempat kita. Bila Allah ampunkan dosa kita, barulah kita ni akan terlepas daripada neraka Jahannam dan boleh masuk dalam syurga. Syurga-syurga ni tempat yang mana hamba-hamba Allah tu, tempat yang tidak boleh ada dosa di situ. Tempat tu, syurga tu. Sebab tu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita, ya, Nabi Adam AS Allah keluarkan daripada syurga. Iblis Allah keluarkan daripada syurga. Kenapa? Sebab dia melakukan dosa. Tidak layak dah. Maknanya kalau kita nak berada dalam syurga, ya, kita kena jaga diri kita, jangan melakukan dosa. Sebab kalau ada dosa, tidak layak. Tidak layak untuk berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bolehkah kita nak jaga diri kita ni, supaya kita tidak melakukan dosa sehingga tidak berdosa? Tak boleh. Tentu sekali setiap masa, setiap hari ni ada dosa-dosa yang kita lakukan. Sama ada secara sengaja ke tidak sengaja ke, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukakan kepada kita satu jalan, kan, supaya kita dapat, walaupun kita melakukan dosa, tapi kita dapat hapuskan dosa kita dengan cara macam mana? Minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini nikmat yang besar. Pertama. Yang kedua tu sebenarnya, nikmat-nikmat yang kita kecapi semua ni, nikmat-nikmat yang kita kecapi semua ni, nikmat dunia lah kita kata, ya, rumah yang mewah, kenderaan yang mewah, kehidupan yang mewah kita ni, ya, nikmat ni tuan-tuan sekalian tidak akan memberi faedah kepada kita kalau Allah tidak ampunkan dosa kita. Kan? Sebab apa? Sebab nikmat semua ni tuan tidak boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah tidak ampunkan dosa kita ni, kita ada duit sepenuh bumi sekalipun tak boleh nak selamatkan. Dia bukan hukuman di akhirat tu bukan tidak sama seperti dunia ni. Dunia ni boleh jadi dengan sebab kita kaya tu rasanya kita boleh jolok tuan hakim tu, kita boleh jolok tu kan. Boleh jolok kadang-kadang tak kira lah hakim tu kan. Dia manusia juga tu kan. Lapar kepada duit kan. Buat masuk dalam akaun dia 300,000, pusing dah dia punya tu dia. Ni ya Allah Ta'ala bagi peringatan kepada hakim ni dalam membuat keputusan. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Hendaklah kamu menegakkan keadilan ke atas diri kamu sendiri, awil walidain ataupun ke atas kedua ibu bapa kamu, awil aqrabin ataupun kaum kerabat kamu. In yakun ghaniyan aw faqiran, sekiranya yang bersalah itu orang kaya ataupun orang miskin, fallahu aula bihima, Allah lah yang lebih utama berbanding kedua-duanya. Maknanya kalau ayah kita, ibu kita, saudara-saudara kita buat salah, dah sabit dia salah, kita kena adil dalam membuat hukuman. Ataupun orang tu kaya sekalipun, ni Datuk Seri ni, dia menteri ni, dia Perdana Menteri ni, jadi hakim tu nak buat keputusan kekok sikit. Kalau orang lain boleh. Tapi kerana kedudukan dia, dia sesuatu. Nampak tak? Boleh tu, boleh berubah. Ataupun dia tu miskin, kesian. Kalau kita nak jatuhkan hukuman ke atas dia, kesian kepada dia. Tak boleh juga. Adil. Seterusnya. Lepas tu Nabi SAW sebut, kalau Fatimah tu mencuri, aku sendiri akan potong tangan dia. Itu keadilan. Nak bagi tahu kepada kita tu di hari akhirat nanti, semua nikmat yang kita miliki ini tidak memberi apa-apa faedah kalau Allah tidak ampunkan dosa kita. Itu keampunan tu satu nikmat yang besar. Cuma kita tidak akan rasa kecuali kita berada di hari akhirat nanti. Sebab ketika itulah manusia mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu Nabi ajar pada kita minta ampun. Keampunan kita perolehi salah satunya cara tuan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sentiasa sebut ni, golongan hamba Allah yang sentiasa minta ampun. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur,
ahli syurga itu, orang-orang beriman itu sentiasa minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan dia. Jadi nikmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keampunan itu menyebabkan seseorang itu terlepas daripada azab. Dan azab Allah Subhanahu wa taala itu besar tu. Manusia tidak tertahan. Jadi keampunan itu. Itu nikmat yang pertama lah. Yang kedua, nikmat di sini makna nikmat duniawi lah. Dengan sebab engkau berikan kepada aku ini nikmat, engkau telah berikan nikmat kepada aku. Nikmat tu nikmat apa? Nikmat yang telah dikecapi oleh Nabi Musa AS di dunia ni. Kan? Jadi di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada Musa AS, ulama tafsir sebut, iaitu kehidupan yang mewah lah. Berbeza dengan kehidupan Bani Israel yang lain. Sebab Bani Israel yang lain, mereka itu ditindas oleh Fir'aun. Adapun Musa AS tidak sama seperti mana Bani Israel yang lain. Sebab dia anak angkat Fir'aun. Dia dapat dia dapat kehidupan yang mewah daripada raja. Anak angkat raja, kita kata. Raja Mesir. Jadi kehidupan Nabi Musa AS, kehidupan yang mewah. Jadi cuba kita berhati di sini, Nabi Musa AS dia sebut. Dia kata, dengan sebab engkau bagi nikmat kepada aku, falan, maka aku tidak akan menjadi pembantu kepada orang-orang yang melakukan dosa. Bukan buat dosa, kena faham di sini. Pembantu. Bukan melakukan dosa. Tak. Tapi pembantu. Pembantu ni dia kira dia lebih ringan sikit lah daripada orang yang melakukan dosa dari sudut zahir. Dari sudut zahir. Contoh tu, seseorang tu dia membunuh. Kita tidak membunuh. Kita bantu orang yang membunuh. Kan? Jadi kita kena faham kaedah bantu ni. Bantu dia. Walaupun kita tidak buat, tapi kita bantu. Kan? Kita tak buat, kita tolong. Tolong tu, tolong macam mana? Tolong. Kita buka jalan ke? Kita bagi dana ke? Tapi kita tidak buat. Orang lain yang buat. Kita upah, contohnya kita upah seseorang untuk membunuh. Kita tidak membunuh. Mana kaitan tu dah? Ataupun kita bantu. Bantu tu dengan arti kata untuk mempermudahkan supaya perbuatan buruk tu berlaku. Itu makna bantu. Sebab tu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah hendaklah kamu bantu-membantu di atas perkara kebaikan. Kan? Bil birri wat taqwa, dan di atas amalan takwa, di atas takwa. Jadi di atas perkara kebaikan dan takwa kena bantu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan kamu bantu-membantu di atas perkara dosa dan juga permusuhan. Jangan. Bantu ni kan. Bantu tu tak kira. Kan? Dengan cara kita tulis ke? Dengan cara kita pangkah ke? Pangkah tu tolong juga. Kita mengundi kan. Sebab tu kita nak mengundi tu kita kena fikir ni. Kita kena fikir. Kita nak pangkah dah. Memang kita tidak jadi pemerintah. Tapi kita tu lah yang membantu seseorang pemerintah tu jadi naik ke atas. Bantu. Bantu ni tu rasanya, dia kira kita tak payah cerita pasal bantu. Ini bantu ni kira dia lebih berat lagi. Ada dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebut, itu bukan bantu, cenderung. Dalam surah Hud Allah Taala cerita, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, nescaya kamu akan masuk neraka. Cenderung ni kita tak buat apa-apa. Orang lain melakukan dosa tu kan? Orang lain yang melakukan dosa, kita bukan tolong dia, kita cenderung. Hok bantu tu dia lebih berat daripada cenderung dah. Cenderung ni tu, bila cenderung maknanya kita setuju, kita suka. Kan? Kita tidak buat maksiat, tapi kita suka orang buat maksiat. Di sisi Allah, Allah kira sekali. Di sisi Allah, Allah kira sekali. Hal inilah yang ulama tafsir memperbahaskan kenapa isteri Nabi Lut alaihissalam ni, sebab dalam surah Hud ada kisah Nabi Lut alaihissalam dan ada ayat tu. Kenapa Allah hukum isteri Nabi Lut alaihissalam, sedangkan isteri Nabi Lut tu dia bukan lesbian, dia bukan terlibat sekali.
Dia tidak kafir tuan. Dia bersama dengan Nabi Lut. Memang jasad isteri Nabi Lut, tubuh dia bersama dengan Nabi, hati dia bersama dengan kaum. Hati dia tu bersama dengan kaum Nabi Lut alaihissalam. Makna cenderung dia suka dengan apa yang dilakukan oleh perbuatan kaum dia. Dia suka kepada lesbian, dia suka pada homoseks, suka hubungan kelamin sama-sama jenis ni. Walaupun dia tidak buat, tapi cenderung. Bila cenderung, Allah hukum sekali. Bila Allah Ta'ala datangkan hukuman, sekali, masuk sekali. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis tu sekalian, dalam hadis yang sahih, Nabi kata, "Marra'a minkum munkaran." Sesiapa di kalangan kamu ini melihat perkara mungkar, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia cegah mungkar tersebut atau ubah mungkar tersebut daripada ada jadi tidak ada. Fa illam dengan tangan dia. Tangan tu ada kuasa. Kalau dia ada kuasa, dia kena guna kuasa cegah mungkar. Ayat ni bukan untuk individu saja, pemerintah pun sama. Mana-mana pemerintah Islam yang telah Allah Ta'ala pilih dia untuk memerintah sebuah negara, antara perbuatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah, guna kuasa cegah mungkar. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, fa bilisani, dengan dengan lidah. Sebahagian umat Islam tu dia tidak ada kuasa. Kan? Ulama-ulama. Ya, boleh jadi dia tak ada kuasa, tapi lidah dia ada. Dia kena cegah dengan lidah dia. Kan? Fa illam yastati' fa biqalbih. Dan kalau dia tidak mampu juga dengan lidah dia, orang awam biasa contohnya, dia tidak mampu. Kan? Fa biqalbih. Hendaklah dia cegah dengan hati dia. Ulama dalam mensyarahkan hadis ni kata, Nabi kata cegah dengan hati tu apa maksud? Cegah dengan hati. Hati. Pada hati tak boleh bercakap. Makna kena ada perasaan benci terhadap muka. Itu makna dia. Sekurang-kurangnya kita dengan perbuatan muka ni, kita kena rasa benci. Makna tengok muka benci. Hak tu kena ada. Dan Nabi sebut dalam hadis tu, wadzalika adhaful iman. Yang demikian, maknanya rasa benci terhadap mungkar itu adalah iman. Dia ada iman, tapi iman paling lemah dah. Mana apabila benci terhadap muka tidak ada iman. Maksud dia gitu. Alamat iman tidak ada. Kalau kita kata contoh tuan, kalau periksa, markah paling rendah sebelum gagal 40 markah. Hak kata adhaful iman tu markah 40 lah. Sebab kalau 39 fail. Paling lemah, mana paling bawah iman dia, tapi dia ada iman. Kita ada markah 40. Markah 40 tu paling rendah, tapi dia sudah lulus. Lulus dah. 39 fail, merah dah. Kan? Cikgu tulis dengan tulisan merah. Itu maknanya. Sebab tu kita kalau tak mampu kena benci tu. Benci muka. Kalau benci tidak ada, tak ada iman. Dia setuju. Jadi cenderung tu dan bila cenderung Allah Ta'ala hukum sekali. Padahal dia tidak buat. Dia bukan kerana dia buat tu. Dia dihukum kerana dia cenderung. Sebab kebersamaan dia panggil. Kebersamaan manusia ini sebab gini tuan. Dia Allah Ta'ala ni dia tengok hati kita. Dalam hadis asal Nabi sebut, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dia tidak tengok rupa kamu. Hitam ke putih ke, gemuk ke, kurus ke, tak ada tengok. Wa amwalikum, dan harta kamu. Sikit pun dia tidak tengok. Kamu kaya ke, kamu miskin ke, kamu ada harta banyak ke, tak ada harta. Allah tak tengok sikit abuk pun tuan. Manusia ya duk tengoknya. Kita manusia kita tengok dah rupa dia tu comel. Kacak. Ni kaya. Minatlah kitanya. Allah tak. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi dalam hadis Nabi sebut, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tu dia tengok hati kamu. Hati tu, dan hati kita tu ada apa. Sebab itulah Allah hukum. Ya, ulama tafsir kata isteri Nabi Lut ni dia munafik. Kan? Tubuh dia bersama dengan Nabi. Tubuh dia tu memang bersama dengan Nabi, tapi jasad, roh dia tu, mana hati dia tu bersama dengan kaum. Kalau kita baca ayat berkaitan dengan orang munafik seperti ni, tuan-tuan boleh baca dalam Quran ni. Cita-cita munafik dalam surah At-Taubah, dalam surah Baqarah, dalam surah Azab, dalam surah Munafiqun. Cuba perhati. Kan? Orang-orang munafik ni tubuh mereka bersama dengan Nabi. Sebab tu mereka ni, tuan-tuan, pokok munafik ni ada sekali dalam kumpulan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Nabi. Tetapi hati dia tu bersama dengan pokok kafir Yahudi.
Kan? Sebab tu dalam keadaan bersembunyi mereka bantu orang kafir. Bila mereka berpisah daripada Nabi dengan sahabat-sahabat, mereka tolong orang kafir pula. Sebab kebersamaan mereka. Jadi kebersamaan itu Allah Ta'ala kira hati. Mana kalau cenderung pun tuan-tuan sekalian, tak boleh dah. Apa tak lagi bantu? Bantu tu dia lebih, bila kita cenderung kan? Kita tolong tu sama lah dengan tangan kita, kau dengan kaki kita. Jadi pertolongan kita tu kita lakukan di atas kecenderungan kita. Kalau kita tidak cenderung, kita tak bantu dah tu lah. Sebab tu segala gerakan-gerakan, kita kata gerakan-gerakan ajaran sesat ni, kan? Kadang-kadang kita tengok kenapa tu ada dana yang begitu banyak sekali kan? Sebab ada bantuan. Ada tu bantuan daripada, tak kira lah, bantuan daripada kewangan ke, tenaga ke, idea ke, bantu. Ya. Jadi di sini kita kena berhati-hati. Ya. Hati kita ni kena jaga tuan. Ni kita boleh baca dalam Quran ni. Nabi Saleh alaihissalam, ya, unta Nabi Saleh ni, unta Nabi Saleh. Ya, Nabi Saleh bagi tahu dah, unta ni kamu jangan kacau. Jangan kacau unta ni. Kan. Jangan kacau tu maksudnya kena biarkan unta ni bebas. Bebas, jangan kacau. Sebab unta ni unta mukjizat. Dia bukan unta biasa ni. Ini unta Nabi Saleh. Keluar daripada batu, keluar dari bukit. Jadi Allah, unta yang Allah Ta'ala datang kepada mereka, unta mukjizat dia panggil. Luar biasa lah mukjizat ni. Jadi Nabi Saleh AS bagi tahu kepada mereka, kamu jangan kacau unta ni. Kan? Giliran unta ni minum air, jangan ada siapa kacau. Satu hari tu dia minum, biar dia minum air. Hok giliran berikutnya kamu minum air. Jadi gila-gila lah. Kan? Jadi lama kelamaan kaum Nabi Saleh ketika tu, dia berasa serabut perut unta ni. Serabut perut dia kata. Maknanya sebelum ni kita dapat ambil air hari-hari kan. Bila ada unta ni kena bergilir pula. Tak boleh kira, tak boleh ni. Dia pun bincang. Macam mana nak buat ni? Bunuh. Ni ringkas saja cinta. Cerita ni dalam Quran. Bunuh. Nak bunuh ni dah, tak ada seorang apa berani nak bunuh. Tak ada. Kan. Tak ada seorang apa buat. Sebab dia tahu dah peringatan Nabi Saleh AS. Siapa bunuh, siapa kacau ni, Allah datangkan azab. Tiba-tiba ada seorang manusia ni, dia kata biar aku bunuh. Kan. Gudar nama dia dalam tafsir kata. Biar dia bunuh. Bila dia bunuh ni, kaum-kaum yang lain yang tak berani bunuh, setuju belaka. Tak apa kamu bunuh, kami sokong. Tak apa, biar kamu bunuh. Kami tak boleh, tapi kami sokong kamu bunuh. Bila dia bunuh tu kan, Allah tidak azab dia seorang, Allah azab semua. Padahal yang bunuh tu seorang. Dari sudut kita fikir, dari sudut akal, dia bunuh, dia hukum. Dia semua. Kan? Sebab apa? Sebab setuju semua. Tak mana setuju tu Allah kira sekali. Walaupun dia tidak buat perbuatan bunuh, tapi di sisi Allah, Allah hukum sekali. Ni Allah sebut, jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, nescaya kamu akan masuk neraka sekali dengan dia. Ingat tu kan? Kena ingat. Sebab tu kalau kita nak sayang kepada seseorang ni, sayang kerana Allah dan Rasul. Ya. Kalau kita tengok orang tu dah melakukan munkar, tak boleh kita setuju dengan dia. Kena tegur dia, kena tegur dia. Kalau tidak, masuk sekali kita. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu begitu. Dan kadang-kadang tidak di sisi Allah pun, di sisi manusia ni, cuba kita tengok dalam penghakiman di dunia kan. Kadang-kadang hakim ni dia ambil kira tu. Walaupun yang membunuh tu seorang, tapi hok pakak. Kena hukum gantung semua sampai mati. Kan. Salah? Tak salah. Sebab dia kira terlibat sekali. Saya tidak tahu hakim, tapi kita sikit sebanyak tu kita tahulah. Sebab kita pun tengok cerita-cerita pun begitu juga. Kan? Mungkin tuan-tuan yang kerja magistrate lawyer tu, dia faham. Pendakwa raya pun dia tidak dakwa seorang tu. Hak mana terlibat sekali? Sekali semua. Dia tidak salah. Sebab di sisi agama pun begitu tu. Sebab tu dalam agama patut kena cegah. Jangan buat. Bila kita tidak cegah, termasuk sekali munkar. Lepas tu dalam Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut ciri-ciri ahli syurga ni kan. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Mereka menyuruh manusia ini berbuat kebaikan dan mencegah munkar. Mencegah munkar tu apa maksud?
Kalau munkar tu berlaku, Allah Ta'ala perintah kepada kita ni cegah munkar. Apa makna cegah munkar itu? Kenapa Allah perintah kepada kita cegah munkar? Maksud daripada cegah munkar ni nak hapuskan munkar lah. Sebab tu yang dikenaki daripada mencegah bukan perbuatan mencegah semata-mata. Yang dikenaki daripada mencegah munkar supaya munkar tidak ada. Itu maksud mencegah munkar. Maksudnya kalau kita dah mencegah munkar, munkar masih ada lagi, tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti. Jangan pula kita, saya dah cegah dah, tapi tak berhenti. Kalau tak berhenti pun kena cegah lagi. Siapa berhenti? Siapa terhapus munkar tersebut? Kena berusaha. Kalau ada lagi, selagi mana ada, selagi tu kita kena cegah. Itu makna cegah munkar. Maksud cegah munkar tu biar munkar terhapus. Bagaimana pula kita boleh jadi pembantu pula kepada munkar tersebut? Nak cegah macam mana seperti itu? Jadi tak tercapai. Jadi seolah-olah orang yang membantu kemungkaran ini, dia menjadi penghalang pula kepada cegah munkar. Patut kena cegah. Tidak setuju. Kan? Ini perkara penting yang perlu kita ingat atasnya. Dalam berkaitan dengan munkar. Cuma dalam ayat ni Nabi Musa AS dia sebut dengan jelas. Dia kata, dengan sebab engkau bagi nikmat kepada aku tidak akan menjadi pembantu kepada orang yang melakukan mujrimin, orang yang melakukan dosa. Maksudnya tuan, dia asalnya gini. Asalnya ni kita terima nikmat tu. Illah dia terima nikmat. Nikmat tu daripada siapa dia? Nikmat tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab kita terima nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita tak boleh derhaka pada Allah. Illah dia illah akliyah. Illah tu maknanya sebab. Kenapa? Contoh gini. Kenapa kita tidak boleh derhaka pada Allah? Kenapa? Kenapa kita tidak boleh derhaka kepada kedua ibu bapa kita? Cuba bagi tahu sebab. Illah dia kenapa? Saya macam saya kan. Dengan ibu bapa saya ni, saya tak boleh derhaka. Saya rasa bukan saja agama Islam. Tak, semua agama sekalipun. Hindu, Buddha, kau tidak kira. Kalau berkaitan dengan kedua ibu bapa ni, kan, tidak ada mana-mana ajaran dalam agama ni mengajar penganut dia untuk derhaka pada kedua bapa. Tak ada. Kenapa tu? Tak boleh derhaka. Jadi illah kita tidak boleh derhaka. Terus kenapa? Allah sebut dalam Quran. Kan? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan. Wa wada'at hamalathu ummuhu kurhan wa wada'tuhu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Kami perintahkan kepada manusia ni supaya dia berbuat baik kepada kedua ibu bapa dia. Kan? Kenapa? Hamalathu ummuhu kurhan. Ibu dia telah mengandungkan dia dalam keadaan susah. Wa wada'atuhu kurhan. Dan ibu dia telah melahirkan dia dalam keadaan susah, payah. Susah tu makna sakit lah. Kurhan itu makna sakit, beban. Mengandung. Kalau mengandung kan, bila mengandung tu, ibu-ibu yang biasa mengandung ni faham lah. Sakit, letih, penat, semua rasa tu. Beranak lagi lah. Beranak tu lagi lah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Tempoh ibu dia mengandung dengan tempoh putus susu adalah 30 bulan. 30 bulan. Mana 2 tahun setengah. 30 bulan ni mana 2 tahun setengah. Jadi dalam tempoh 2 tahun setengah ni, seorang ibu ni dia telah menanggung kesusahan. Lepas beranak tak selesai juga beranak tu. Nak menyusu anak dia pula. Kebaikan ni tuan, kebaikan yang dilakukan oleh ibu kepada anak ni, kebaikan ni, kalau anak tu buat baik seumur hidup dia, tak terbalas lagi. Tak terbalas lagi. Kalau kata nak balas jasa ibu bapa kan, nak balas jasa, tak terbalas. Kalau anak tu seumur hidup dia buat baik, tak terbalas. Kan? Ini ajaran agama tu. Ni seorang sahabat Nabi SAW, dia pikul ayah dia pergi haji. Bukan sahabat tabi'in. Dia pikul ayah dia pergi haji. Dia pikul. Sampai sempurna haji dengan tawaf, dengan wukuf apa semua. Habis sempurna haji. Dia balik, dia tanya sahabat. Tabi'in tu dia jumpa dengan sahabat. Dia kata, dia bangga lah. Dia boleh bawa, dia rukuk ayah dia ni sampai sempurna haji, bangga. Dia kata. Kan? Dia kata, adakah aku sudah membalas jasa ayah aku ni, ayah
Ayah kan, ayah aku ni. Sahabat kata, tak, sedikit pun tak. Sahabat jawab, tak, sedikit pun tak. Kok ada sedikit pun tidak? Tak, tidak. Tu nak bagi tahu pada kita tuan saudara. Dah ibu berat lagi. Ibu besar lagi tuan. Ini akli. Kan? Jadi kenapa kita anak ni dia tak boleh derhaka kepada, dia tidak boleh derhaka kepada kedua bapa dia? Sebab ni bukan kata derhaka. Allah sebut dalam Quran tuan saudara. Tengok, cuba perhati ayat Quran dalam surah Isra. Kan? Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan kamu kata kepada kedua ibu bapa kamu walaupun sekalipun. Uffin ni ulama tafsir kata, uffin tu apa maksud? Dia tak ada makna. Dia satu bunyi yang keluar daripada mulut ni, dia kalau kita kata malah malah tu kita faham makna tu kan, malah. Tu apa maksud? Kalau bahasa kita kalau ayah kita, ibu kita suruh kita apa makna? Dia tak ada makna. Tapi tu memberi maksud derhaka. Hatu tu boleh masuk neraka dah. Anak tu tuan-tuan. Cuba kita perhati. Kan? Sebab tu dalam hadis Nabi kata kan, dia biasanya kalau mak ayah ni sihat, tak ada masalah. Dia kalau mak ayah tu sakit. Macam saya contohnya, ayah saya stroke. Ujian sungguh tu. Ujian sungguh kan. Nak uruh dia ni kan, nak mandi dia pakai pampers, kadang-kadang saya seorang buat. Nak boleh kesempurna tu kan, ayah seorang tu sakit pinggang kita, peluh kita. Kadang-kadang ayah tu kita rasa macam nak marah. Nak rasa macam nak marah. Kita, tapi kita tahan. Kenapa duk ingat tu kataan Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan mudah tu kan. Waktu betul kata kalau nak jaga anak 10 orang tu mudah kan. Nak jaga ayah seorang tu ayah betul. Kita faham. Kita anak kita 10 orang, 2-3 orang pakai pampers, sekejap je pakai pampers. Tapi nak pakai pampers ayah je teruk ni. Masya-Allah tuan-tuan ada pengalaman kalau ada ni. Susah tu. Tu yang Nabi sebut dalam hadis kan. Bila ayah kamu sudah tua, ibu bapa kamu sudah tua. Tak boleh, kita sama 5 minit lagi. Sebab dah bunyi kan, ingat dah masuk waktu. Jadi tu inilah maksudnya apabila seorang anak ni dia sudah menerima kebaikan daripada kedua ibu bapa dia tu, dia kena buat baik. Kena balas, walaupun tidak terbalas tapi kena buat. Kena patuh taat sampai begitu sekali. Punca dia ni. Dan kepada orang lain kita tidak seperti itu. Contoh saya dengan tuan-tuan, saya tidak wajib nak patuh pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan suruh saya sekalipun nak patuh, kenapa? Tuan-tuan siapa dia? Lainlah kalau tuan-tuan tu bos saya ke, kan, yang jaga saya sebelum contoh kan. Jadi dia ada illah dia. Kan? Jadi tu sebenarnya kita nak tanya, kan, kalaulah kepada kedua ibu bapa kita pun seperti itu kita kena buat. Besarlah jasa dia. Lepas tu ada tak selain yang berbuat baik pada kita ni tuan-tuan, ada tak yang telah berbuat baik pada kita lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kan? Betul mak ayah kita mengandungkan, ibu kita mengandungkan kita. Betul ibu kita melahirkan kita. Tapi yang cipta kita siapa dia? Yang cipta kita tu siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang membentuk rupa kita tu Allah. Yang bagi rezeki pada kita Allah. Banyak nikmat Allah yang Allah bagi pada kita tu saudara. Jadi dengan sebab kita terima nikmat Allah yang begitu banyak pada kita ni, bolehkah kita nak derhaka pada dia? Boleh tak? Sebab kita ni dihidup daripada kita diciptakan sehingga sekarang ni kita sudah besar, kita sudah miliki segala-galanya ni, Allah sediakan semua tu untuk kita. Allah sebut dalam Quran, semua ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebab tu Quran ni nak bagi tahu pada manusia supaya manusia sedar. Nikmat berapa banyak dia telah terima nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Kalau kamu nak hitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan boleh hitung nikmat Allah. Sebab banyak sangat Allah bagi nikmat pada kita. Tak boleh hitung. Sebab tu mana ada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita untuk kita hitung nikmat? Tak ada. Allah tidak perintah pada kita hitung nikmat dia. Sebab Allah Ta'ala tahu manusia tidak akan boleh hitung nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa kali tu kita telah dihidup udara. Nikmat yang paling penting sekali dalam hidup kita tu, udara, oksigen. Hari ni saja berapa kali kita sejuk. Dan kalau tanpa udara ni, tuan-tuan sekalian, tanpa udara ni, kita boleh hidup tak di dunia ni? Boleh tak hidup? Berapa lama kita boleh hidup? Nak tahu kita boleh hidup tanpa udara? Kita menyelam dalam laut lah, tanpa oksigen tu. Berapa lama kita boleh menyelam dalam laut?
Nak bagi tahu pada kita tu. Patut kalau kita tengok dalam ni Quran ni, Allah ingatkan kita, ingat wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah keluarkan kamu wahai manusia daripada perut ibu kamu. Di waktu kamu keluar daripada perut ibu kamu tu, la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa pun. Allah bagi tahu, kamu jahil, tak tahu apa pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan untuk kamu wahai manusia pendengaran, penglihatan dan akal fikiran. Allah bagi 3 nikmat asah. 3 nikmat ni, pendengaran, penglihatan, akal fikiran. 3 nikmat asah inilah yang menyebabkan kita tahu segala nikmat di dunia ni. Tuan-tuan sini. Allah bagi pada kita ni. Sebab tu kalau salah satu tidak ada ni kan, kita tak ada sekarang ni. Mungkin kita tidak boleh jadi jutawan. Mungkin kita tidak boleh jadi pilot. Mungkin kita tidak boleh jadi, tak kira lah, profesor ke doktor ke menteri ke. Kalau Allah jadikan kita gila, tuan-tuan. Kalau Allah jadikan kita lahir-lahir tu gila, akal kita tidak berfungsi. Kalau Allah jadikan kita lahir tu, tuan, telinga kita pekak. Kalau Allah jadikan kita waktu kita lahir tu, mata kita buta. Boleh jadi pilot ke kita buta? Tuan-tuan pernah jumpa pilot buta? Tak ada kan? Tak ada. Nak jadi pilot ni, kalau peringkat kita kata, peringkat interview tu, pakai spek pun tak boleh dah. Lepas tu tak apalah kan? Masa mula-mula tu gabung tak boleh dah. Lepas tu, kita sebelum tu kita belajar, kita pandang dengan sebab kita belajar. Kalau kita tuli, boleh kita belajar? Tak boleh. Tengok nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi pada kita. Kita bagi laluan kepada azan insya-Allah. Kita sambunglah selepas azan ni sekejap sikit insya-Allah. Jadi kita sambung sikit lagi insya-Allah. Ini kita panggil illah ketaatan. Maksudnya illah sebab kenapa kita perlu patuh perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sebab banyak dah nikmat Allah bagi pada kita. Kita tak boleh derhaka pada Allah. Ni ya. Jadi kalau berasa nak derhaka juga pada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan terima nikmat daripada Allah. Jangan. Jangan. Ya, maksud jangan. Kalau segala nikmat yang ada tu jangan guna. Udara ke, air ke, makanan ke, minuman. Jangan, sebab itu nikmat daripada Allah yang Allah sediakan untuk hamba-hamba dia. Ya. Dan guru kita bagi tahu tuan, sebenarnya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan semua atas muka bumi ni, sebenarnya nikmat ni untuk orang beriman. Sebenarnya. Cuma Allah Taala izinkan orang yang derhaka, hamba yang derhaka ni untuk dia guna. Sebab tu mana-mana hamba Allah, dia guna nikmat Allah, dia beriman kepada Allah, dia patuh pada perintah Allah, selesai. Sebab memang untuk Allah Taala sediakan untuk mereka. Yang jadi masalahnya mereka ni tuan, kan? Jadi dia maksudnya dia guna nikmat Allah tapi dia tak mahu patuh perintah Allah. Dia panggil kufur. Kufur ni maknanya kerana dia, ya, istilah kufur tu berlaku kerana dia guna nikmat Allah. Sebab tu macam contoh tuan, bila kita kata kan, kalau saya tak patuh kepada tuan-tuan, tak panggil derhaka sebab dia tak ada apa-apa sebab kita kata. Tapi kalau saya bekerja dengan tuan, dengan seseorang tu, saya bekerja dan saya terima gaji, dia pun keluarkan arahan. Bos kita keluarkan arahan kepada kita. Kan? Sebab bos kita bayar gaji pada kita, kita bekerja dengan bos kita bayar gaji pada kita, dia keluarkan arahan. Awak kena buat gini, awak kena buat gini, awak kena buat gini. Jadi apabila arahan sudah dikeluarkan, kita pun terima gaji tersebut, kita kena wajib patuh. Kalau tak mahu patuh, dia panggil derhaka. Kan? Derhaka tu makna isyan. Derhaka daripada kepatuhan tersebut. Jadi kalau patuh, selesai. Sebab memang gaji tu disediakan untuk staf yang bekerja. Kalau dia tidak bekerja, dia terima gaji, itu kufur dia panggil. Kenapa? Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang menyebabkan manusia tu masuk nerakanya. Sebab dia guna, dia derhaka pada Allah, dia kufur. Kalau dia guna, dia taat pada perintah Allah, selesai. Lepas tu Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada aku tambah lagi nikmat untuk kamu. Syukur tu apa maksud? Guna nikmat Allah, patuh perintah Allah. Selesai masalah. Yang jadi masalahnya, guna nikmat Allah, derhaka pada Allah. Kalau dia tidak guna, tak apa. Tapi bolehkah manusia ni dia tidak mahu guna nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Tak boleh. Sebab Allah sudah sebut dalam Quran, manusia ni, rezeki yang ada pada dia di dunia ni memang Allah yang sediakan. Kalau Allah Taala tidak sediakan, siapa nak sediakan? Siapa dia? Dia boleh buat rezeki sendiri kah? Hujan, kalau Allah Taala tidak turunkan hujan ni, siapa boleh turunkan hujan? Tak ada siapa boleh turunkan hujan.
Kan, qul ara'aitum, dalam surah Al-Mulk kita baca tiap malam kan. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Kan. Bagaimana kalau sekiranya air yang berada dalam bumi ni meresak sehingga jadi kering bumi ni, tak ada air. Siapa kamu ni di kalangan kamu yang dapat mengeluarkan air, terpancuk keluar daripada bumi ni? Siapa boleh keluarkan air? Kalau bumi ni kan. Ni. Dan air ni dia sumber rezeki. Kita bermakna air itu sumber rezeki. Kalau air tidak ada tanpa ke bumi ni, rezeki tidak ada. Ni yang Allah sebut dalam ayat Quran, wallahu anzala minas sama'i rizqa. Allah turunkan daripada langit sana rezeki. Rezeki itu mana air hujan yang menjadi sumber rezeki kepada semua manusia ini. Kalau Allah tidak turunkan hujan daripada langit sana dan air yang berada di bumi ini kering terusnya, tak ada siapa pun boleh cipta air. Tak ada siapa. Jadi mati dulu. Mula-mula tumbuhan mati. Lepas tumbuhan mati, binatang mati. Lepas tumbuhan mati, binatang mati, manusia pula mati. Sebab rezeki manusia tu daripada tumbuhan dan binatang atas muka bumi ni. Nampak tak? Jadi kita nak dahka macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pemberi rezeki tak boleh. Sebab tu Nabi Musa dia sebut gini, dia faham. Dengan sebab engkau bagi nikmat kepada aku yang begitu banyak, maka aku tidak akan jadi pembantu. Nak bagi tahu, pembantu pun tidak boleh. Kan? Lebih lagi pada derhaka. Nak tolong orang, maksudnya kalau ada orang yang derhaka, kita tolong dia. Kita tidak derhaka. Kita kira derhaka sekali. Dia panggil kebersamaan. Bila kita bantu seorang tu, dia panggil kebersamaan. Kita bersama orang tersebut. Sebab tu kita kena faham kan? Kalau kita nak bersama dengan Nabi, kena tolong Nabi tu. Baru dikira sebagai bersama dengan Nabi. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebersamaan umat Nabi dengan Nabi ini apabila mereka tolong Nabi. Kalau tak tolong Nabi, tak layak dia. Tak layak jadi pembantu Nabi. Halih. Waktu kenapa golongan Muhajirin dan Ansar tu kan, Allah Ta'ala redha pada mereka sebab sifat mereka tolong Nabi. Wa'azzaruhu wa nasaruh. Allah sebut dalam Quran, mereka memuliakan Nabi dan mereka membantu Nabi. Ansar, golongan Ansar tu, Ansar tu kenapa diberikan golongan Ansar? Pembantu. Mereka tolong Nabi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab mereka tolong Nabi, mereka bersama dengan Nabi. Kalau kita nak bersama dengan Nabi, kena tolong Nabi. Tolong Nabi ni, tolong tegakkan agama Nabi, yang Nabi bawa ni. Itu maknanya tolong Nabinya. Masuk tolong Nabinya, kita tolong menegakkan. Sebab sahabat-sahabat dulu ginilah mereka berjuang untuk tegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau betul-betul kita cintakan Nabi, tolong Nabi untuk tegakkan agama Allah. Siapa yang tolong Nabi, dia akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu kaedah dia. Kalau kita tolong orang jahat, bersama dengan orang jahat. Siapa tolong Fir'aun, dia bersama dengan Fir'aun. Allah Subhanahu Wa Taala azab. Dalam Quran ni, Allah bukan azab Fir'aun saja, sekali dengan pengikut-pengikut Fir'aun. Kenapa? Sebab pengikut-pengikut menteri ni duk bantu Fir'aunnya. Kejahatan yang dilakukan Fir'aun tu dibantu oleh siapa dia? Ni, pengikut-pengikut Fir'aun. Jadi Allah azab Fir'aun dan juga pengikut-pengikut Fir'aun. Allah sebut dalam Quran. Kan? Sebab bantu. Walaupun yang bunuh, yang apa semua tu Fir'aun, kita kata. Begitu juga manusia ni. Kalau kita nak, ni kita sendiri boleh buat apa? Kita tolong agama Nabi, tolong bantu. Macam contoh kita katakan, kita majlis ilmu ni kan, yang adakan majlis ilmu pihak surau, pihak masjid. Walaupun kita tidak ejek masjid, kita tolong aja, tolong. Tolong apa? Tolong bagi sumbangan ke, tolong infak ke, tolong tu, tolong ni, tolong. Dia pun tolong dah tu. Jadi walaupun kita kata dari sudut zahir nama kita tu tidak termasuk EJK, tapi pahala Allah bagi sama. Dia buat tu, dia dapat sekali tu. Macam kita contoh beginilah. Ada orang, contoh ada pelajar nak pergi belajar luar negara. Kan? Kita tak belajar, kita tolong dia. Kita tolong bagi sumbangan untuk dia ke, beli tiket untuk dia apa semua. Dia belajar, dia dapat pahala. Lepas tu pahala tu dapat pada dia saja. Tak, Allah bagi juga ni kepada siapa-siapa yang tolong dia. Yang membantu, mempermudahkan. Itu makna bantuan. Di atas kebaikan. Jadi sebab tu Allah kata, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolonglah, bantulah kamu sama-sama kan di atas perkara kebaikan dan takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok walaupun kita tidak buat sekalipun. Kan? Pihak masjid nak buat kebaikan kan? Buat majlis ilmu buat kebaikan, kita tolong. Allah bagi pahala sekali, tidak kata pahala ni untuk AJK saja.
Ada. Hak kejahatan pun sama juga. Bukan kebaikan saja, kejahatan pun sama juga. Kalau kita tolong, kita sediakan tempat, kita sediakan, kita buat udah, kan? Jadi kita termasuk sekali tu. Dosa sekali tu. Nampak tak? Ini perkara penting yang kita faham. Sebab tu Nabi Musa kata, kan? Memang Nabi sendiri tu dia tidak buat dah dosa. Hak bantu pun dia tidak akan bantu. Dengan sebab apa? Dia telah terima nikmat daripada Allah, aku tidak akan bantu lagi siapa-siapa yang melakukan dosa. Yang bantu ni kenapa? Sebab sebelum tu kan, apa panggil, lelaki daripada Bani Israel minta tolong kepada dia. Kan? Minta tolong pada dia ni, selesaikan. Jadi apa tu dia bantunya? Dia bantu apa panggil, lelaki daripada bangsa Bani Israel itu dengan cara dia tumbuk tu. Kan? Dia tumbuk. Padahal orang tu bergaduh. Dah bergaduh tidak dibenarkan dalam Islam. Bergaduh. Kan? Tak boleh. Dosa lah kira-kiranya. Kita pergi bantu juga. Termasuk sekali. Sebab tu Nabi kata, aku tidak akan bantu lagi selepas ni. Ya. Tak apalah, kita berhenti setakat ni tu. Kita akan sambung dalam kuliah akan datang ni. Kisah. Kisah berikutnya. Kata dengan Musa AS ni. Jadi sekadar ni untuk malam ni, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri, saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf dari tuan-tuan sekalian. Sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.